Sama ada hadirat nak saya baca apakah pesanan Rasulullah pada hari akhir bulan Syaban kepada umat Islam di Madinah lah pada masa tu. Khutbah akhir Rasulullah di akhir bulan Syaban, ataupun kita nak sambung kita punya terpulanglah. Dah dengar banyak dah kot tentang bulan Ramadan ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna siyama Ramadan imanan wa ihtisaban ya Rabb. Allahumma arzuqna siyama Ramadan imanan wa ihtisaban ya Rabb. Allahumma arzuqna qiyam lailatul qadri insya-Allah ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan terhadap ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bantulah kami mohon sungguh-sungguh ya Allah supaya Allah takdir kami dapat bertemu dengan Lailatul Qadar yang keistimewaannya lebih daripada 1000 bulan, yang melebihi 84 tahun 4 bulan, yang sangat-sangat istimewa. Kami hamba-hamba Kau yang maha lemah, maha kerdil, maha miskin, maha dhaif. Kami tidak mampu untuk mendapatkannya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk dapat memanfaatkan setiap detik bulan Ramadan ini untuk melakukan amal yang sebaik-baiknya dan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar dan dapat memenuhi segala perkara yang sepatutnya kami lakukan pada malam Lailatul Qadar, dan panjangkanlah umur kami sehingga kami dapat menikmati malam akhir bulan Ramadan yang sangat-sangat istimewa juga kelebihannya, dan dapat kami menikmati kemeriahan Aidil Fitri insya-Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Selamat berpuasa, selamat bertadarus, bertilawah, dan selamat melakukan bermacam-macam ibadat untuk kita merebut ya setahun sekali Allah Ta'ala anugerahkan kepada kekasih-kekasihnya untuk mendapat ganjaran yang berlipat ganda, ganjaran yang melimpah ruah yang Allah Ta'ala kurniakan pada bulan yang penuh berkat ini. Jadi hari ini saya bagi pilihan, sama ada hadirat nak saya baca apakah pesanan Rasulullah pada hari akhir bulan Syaban kepada umat Islam di Madinah lah pada masa tu. Khutbah akhir Rasulullah di akhir bulan Syaban, ataupun kita nak sambung kita punya terpulanglah. Dah dengar banyak dah kot tentang bulan Ramadan ni. Perlu tak? Panjang tak? Ya? Panjang tak? Panjang tak? Kalau bahasa Arab dia tu panjanglah sikit. Dan kita baca laju-laju ya. Sambung pula yang Kita sambung ya. Tapi sebelum tu saya nak bagi Ajinomoto dulu. Ajinomoto ni saya pagi ni saya baca-baca saya tertarik lah. Saya nak sampaikan, akhirnya saya photostat. Kitabnya tebal kan ni. Beratnya aku nak bawa kata. Saya photostat lah pagi tadi. Satu hadis.
hadis kursi. Ya. Allah SWT berfirman melalui hadis kursi, uhibbu salasan. Siapa dia? Uhibbu tu aku. Aku ni siapa? Allah lah. Bila hadis kursi, aku maknanya Allah. Aku suka tiga kumpulan. Wa hubbi li salas asyad. Dan kasih aku, suka aku kepada tiga kumpulan ini lebih lagi. Aku suka pada tiga kumpulan. Tapi kepada tiga kumpulan yang kedua ni lebih aku suka. Tertarik tak? Kita ni termasuk hak yang kumpulan pertama yang Allah kasihkan, kumpulan yang kedua yang Allah lebih kasih. Boleh jawab cepatnya. Dengar dulu. Ada tak termasuk dalam sifat-sifat kumpulan kedua ni? Kemudian Rasulullah Allah berfirman, uhibbu ahlas sakha. Aku kasih orang yang pemurah. Kita pemurah tak? Pemurah. Tiap-tiap kali saya bawa bonjot, Masya Allah, tak padan dengan jumlah hadirat, tapi isinya Masya Allah. Itu menandakan kita apa? Pemurah. Okey, di peringkat pertama dah ada tu, termasuk dalam kumpulan pertama yang Allah isytihar, aku kasih pada orang yang pemurah. Wa hubbi lil faqir as-saqi asyad. Tetapi kasih aku kepada orang miskin yang pemurah lebih lagi. Dia miskin tapi dia pemurah. Dia tak tunggu dia dapat menyumbang banyak, tetapi dia sumbang walaupun sedikit kerana dia apa? Pemurah. Jadi kita ni kalau banding dengan orang yang miskin, kita ni kaya lah. Tapi banding dengan orang yang ada milion-milion ni, kita miskin lah. Jadi maknanya kasihku kepada orang miskin yang pemurah lebih lagi daripada orang kaya yang pemurah. Pertama. Yang kedua, wahubbi lisyab uhibbul mutawadhi'in. Aku sayang kepada orang yang tawadhu'. Aku suka pada orang yang merendah diri. Wa hubbi lil ghaniyyil mutawadhi' asyad. Dan kasih aku kepada orang kaya yang merendah diri lebih lagi. Biasanya orang kaya apa? Membesar diri, takabur, sombong sebab dia kaya. Jadi sebab itu apabila dia kaya dan dia merendah diri, Allah isytiharkan, Allah paling kasih. Lebih kasih daripada orang miskin yang merendah diri. Kemudian yang ketiga, uhibbu taibin. Aku suka kepada orang yang bertaubat. Orang yang banyak bertaubat. Wa hubbi lisyab taib asyad. Dan kasihku kepada remaja yang bertaubat lebih lagi. Orang tua dah nak masuk kubur dah bertaubat, tak pelik, betul tak? Tapi orang muda yang tengah kuat, tengah gagah, tengah hebat tu, tetapi dia bertaubat, ini Allah lebih suka. Kemudian dia punya pasangan dia tu, Allah sebut juga siapa orang yang Allah benci. Nak sambung tak? Wa abghadu salasan, dan aku benci tiga kumpulan. Wa bughdi li salasin asyad, dan benci aku, marah aku kepada tiga kumpulan ini lebih lagi. Yang tiga kumpulan ni Allah tak suka dah, tapi tiga kumpulan yang kedua ni lebih Allah tak suka, lebih Allah benci. Apa dia? Abghadu al-bukhala, aku benci kepada orang-orang yang bakhil. Orang bakhil aku benci. Wa bughdi lil ghaniyyil bakhil asyad, dan benci aku kepada orang kaya yang bakhil
lebih dahsyat lagi. Yalah, dia kaya tapi bakhil. Dia nak buat apa? Jama'a malam wa addadah. Duk himpun harta, duk bilang harta banyak-banyak, zakat tak bayar, apa tak bayar. Esok harta tu dia akan pikul. Akan pikul atas tengkok dia kalau tak bayar zakat. Akan jadi setrika untuk gosok seluruh badan dia kalau tak bayar zakat. Kalau harta tu berbentuk binatang ternakan, semua ternakan tu akan menyerbu dia, akan binatang dia Tekam. dia menerkam dia kalau dia tak bayar zakat. Dan baru ni dalam forum urus harta sebelum berpuaka dibuat di masjid negeri. Saya terbaca satu hadis sebelum nak pergi merasmikan forum tu. Satu hadis Allah Ta'ala menyebut iaitu orang yang mengambil harta orang lain walaupun sedengkal dengan cara tak betul, esok daripada bumi yang pertama sampai 7 lapisan bumi ke bawah akan dipikulkan di atas tengkok dia. Bayangkan kalau sedengkal sampai 7 lapisan bumi, berapa ratus lori punya harta, bila diambil harta tanpa jalan yang betul. Jadi sebab itu pastikan tidak ada benda yang haram walaupun sedikit. Jangan kita redha, jangan kita rela, jangan kita biarkan. Yang kedua, wa abghadu al-mutakabbirin. Aku benci pada orang yang takabur, orang yang sombong. Wa bughdi lil faqir al-mutakabbir asyad. Benci aku kepada orang miskin, orang fakir yang takabur, yang sombong lebih lagi. Tak padan dengan miskin, takabur, sombong. Allah benci. Ya, Allah memang benci orang takabur. Tapi kalau dia miskin, dahlah miskin, takabur pula, lagi Allah benci. Dan yang ketiga, wabghadu al-fusaq. Aku benci pada orang fasik, orang jahat. Wa bughdi lisyaikh al-fasik asyad. Bencinya aku kepada orang tua yang jahat lebih lagi. Itu dia. Orang tua ni patutnya dia insaf. Sebab itu Said Nursi kata, belajarlah falsafah orang tua. Orang tua ni dia mempunyai banyak pengajaran, banyak pengalaman yang patut dipelajari. Tetapi kalau orang tua yang jahat, janganlah ikut. Rupanya tak semua orang tua baik. Tak semesti dia dah lama hidup dia jadi baik. Tidak. Jadi sebab itu bila ditanya siapa orang yang paling baik, ialah orang yang tua dan dia banyak manfaat. Siapa orang paling jahat? Orang tua, makin dia banyak jahat. Itulah. Inilah merupakan ajinomoto kita hari ini. Okey, kita pergi kepada apa yang Rasulullah berpesan di hari akhir bulan Syaban untuk bekalan untuk menghadapi bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah, telah berucap kepada kami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, pada akhir hari bulan Sya'ban. Faqala, lalu baginda bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sepatutnya ajaran yang Rasul bawa ni bukan untuk orang tertentu, tapi untuk seluruh alam. Sebab itu Rasulullah seru, wahai sekalian manusia. Qad azallakum syahrun azimun mubarak. Nombor 1. Telah menaungi kamu bulan yang sangat agung dan penuh berkat. Jadi tanda nombor 1, kita kena faham bulan yang kita masuk pagi ni mula malam tadi ni,
bila nampak anak bulan, baca ada doa nampak anak bulan. Allahumma ahillahu. Apa nama? Dah baca alhamdulillah lah. Saya pun baca dengan anak cucu. Jadi nombor satu, kita kena faham kita tak boleh main-main dengan 30 hari yang sedang kita berada sekarang. Sebab ini adalah bulan yang sangat agung kata Rasulullah dan penuh berkat. Keberkatan bulan Ramadan ni bukan kita sambut dengan tapak tangan, tetapi kita tenggelam di dalam rahmat bulan Ramadan. Sebab itu Ramadan ni dikatakan awalnya rahmat, di tengahnya keampunan, di akhirnya pembebasan dari api neraka. Tapi dikatakan ini bukan hadis betul. Ini hadis palsu katanya. Sebenarnya bukan awal, tengah dan akhir. Seluruh bulan Ramadan tu. Seluruh bulan Ramadan tu ada tiga-tiga. Ada rahmat, ada keampunan, ada pembebasan daripada api neraka. Jangan tunggu akhir 10 yang akhir baru nak minta bebas daripada api neraka. Lah ni duk minta rahmat je dulu. Tak. Tak semua. Sejak menjelangnya nampak anak bulan Ramadan sudah bermula ketiga-tiganya. Jadi nombor satu, kita berazam minta doa sungguh-sungguh pada Allah, bantu hamba ya Allah untuk menggarap setiap detik bulan yang istimewa ini. Jangan biar hamba banyak tidur. Jangan biar hamba lalai. Bantulah hamba untuk sentiasa memanfaatkan. Sama ada yang kita nak manfaatkan apa? Yang pertama, hak wajib kita nak tunaikan secantik mungkin, sekhusyuk mungkin. 5 salat yang wajib tu. Sebab apa? Sekejap lagi cerita pasal apa kita kena. Kemudian yang sunat kita nak tambah, nak perbanyakkan. Kemudian hak yang harus pun kita nak jadikan dia sunat. Yang harus apa? Memasak, membersihkan rumah, buat macam-macam tu harus. Tapi kita nak jadikan dia ibadat. Itu. Jadi satu, kita kena ambil perhatian bulan sekarang, bulan agung, bulan penuh dengan berkat. Berkat tu yang tadilah tiga-tiga tu dan berbagai-bagai lagi. Yang kedua, Rasul kata syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu saja malam tetapi nilainya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan bukan sama dengan, orang selalu tersalah faham, dia kata sama 1000 bulan. Bila sama 1000 bulan bahagi dengan berapa? 1000 bahagi dengan macam mana? Kita dapat 84 tahun tu. Itu kalau sama tetapi lebih. Ni tak nampak rupa ni payah. Tak suka saya. Tak bang. Teruk ustazah ni. Jadi lebih, bila lebih mungkin 2000 bulan, mungkin 3000 bulan. Terdiri kepada keikhlasan kita ibadat. Khairun tu lebih. Bukan sama ya. Kalau sawak pun baru sama. Belajar bahasa Arab kan. Jadi sebab itu kita nombor 2, doa khusus, sembahyang hajat khusus, minta pada Allah saya bertemu dengan Lailatul Qadar. Saya muda-muda dulu, bila saya buat kelip-kelip malam tu Lailatul Qadar, saya tak tidur terus. Langsung tak tidur malam tu. Boleh. Masa muda dulu lah. Saya baca Quran sambil berdiri. Tak ngantuk tumbang. Tapi tua-tua ni tak boleh dah. Tapi mintalah jangan banyak sangat tidur ya. Mentang-mentang tua pun teruslah jadi tua yang lalai, jadi tua yang pemalas, tak mau. Jadi tua yang smart. Bangun pagi, siap, ready, tempat tidur bersih, badan bersih, wangi.
Jangan jadi tua-tua, anak cucu pun tak mau dekat. Pasal apa? Tak terurus diri ya. Kita minta jangan kita panjang umur sampai tak mampu mengurus diri. Kita minta Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhilil umur. Apa ada doa tu? Dah. Ya Allah, saya minta perlindungan dari dipanjangkan umur sampai nyanyok. Sampai nyanyok tak mah. Panjang umur tak nyanyok tak apa. Tapi panjang umur sampai nyanyok tak mah. Anak cucu berbeluat. Jadi nombor 2 ya. Minta doa khas dapat Lailatul Qadar. Syahrun ja'alallahu siyama nahari faridatan. Bulan yang Allah satu-satunya Allah jadikan bulan ini siangnya wajib berpuasa. Punya hebatnya pengaruh puasa ni. Cucu saya dia satu pun nangis-nangis tak puasa. Kita takut dia pergi sekolah, baru masuk je 1-2 hari nak puasa. Tak apalah kata. Saya adik bukalah kalau tak larat. Jadi maknanya kita doa minta puasa kita imanan wahtisaban. Kerana didorong oleh keimanan. Bukan kerana nak orang puji ke, kerana nak kurih badan ke, kerana nak sihat ke, tak. Kerana tuntutan iman pada Allah, wahtisaban, dan kerana mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah janji siapa yang berpuasa dengan sebab beriman dan ihtisaban, Allah Taala ampun semua dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi minta jadikan puasa kita puasa yang sebenar-benarnya dapat menjadi sebab untuk kita mendapat keampunan daripada Allah SWT, dan menjadi sebab menjadi perisai kepada kita daripada api neraka, insya-Allah. Kemudian wa qiyamul lailihi tatawuan, dan menghidupkan malamnya, qiyamul lailnya adalah sunat. Tapi bagi setengah Tok Guru, dia kata dia seiring. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail sepatutnya. Janganlah kita kata sunat kita tak ambil berat. Tapi alhamdulillah awal Ramadan ni penuh, tak muat masjid. Tapi tunggulah akhir esok, tinggal tu imam ni kan, Tok Bilal je. Semua balik kampung. Tak apalah, dia meriahkan di kampung pula. Sebab apa? Sebab kita ni Ramadan ni makin ke atas makin meningkat dia punya keistimewaan. Tapi bagi orang tak faham, dia awal saja dia semangat, dia makin meloreh. Jangan. Okey. Kemudian jadi maknanya malam-malam kita hidupkan dengan paling-paling dengan salat tarawih. Yang fardu tu sudah tentulah. Takkan nak tinggal pula maghrib isya. Itu tak payah cakap lah. Tapi jangan kita, andainya ada masalah, kita boleh buat seorang-seorang. Ada tetamu datang, tak boleh tarawih. Tetamu balik, tarawih seorang-seorang. Jadi jangan jadikan alasan untuk kita ni, sebab rogi kita. Rogi. Kemudian man taqarraba fihi bi khusratin min khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa-apa saja amalan kebaikan, seperti ia melakukan amalan fardu. Maknanya pahala sunat seperti pahala fardu. Sekarang bulan tak Ramadan, pahala fardu 70 kali ganda dari pahala sunat. Bulan tak Ramadan. Bila bulan Ramadan, yang sunat tu naik macam fardu. Yang fardu digandakan lagi 70 kali ganda lagi. Sebab itu
orang yang berkemampuan dia nak pergi menunaikan umrah, yang umrah bulan Ramadan seperti pahala haji, secara sempurna. Oh, kalau gitu tak pergi haji ya. Pergi umrah bulan Ramadan dapat, bukan kata lepas kewajipan haji, seperti pahala haji. Kewajipan haji tetap juga. Kalau belum kena pergi juga. Tak nampak muka Salwa. Rindu lah. Lama tak jumpa. Ni baru nampak. Jadi sebab itu hendaklah kita berlomba-lomba melakukan sunat, khususnya sunat yang kapit haji pula. Kapit fardu tu. Sunat apa namanya? Qabliyah ba'diyah. Sekurang-kurangnya 12. Siapa yang tunaikan sunat rawatib 12 rakaat, Allah bina untuknya istana di pinggir syurga. Dapat pinggir je, pinggir pun bukan pinggir Al-Falah, bukan pinggir USJ, pinggir syurga. Jadi orang yang paling low tempat dia dalam syurga tu seperti dunia 2 kali ganda. Itu dia punya rumah dia di syurga, seperti dunia 2 kali ganda bagi orang yang paling rendah rumahnya di dalam syurga. Itu. Kemudian waman adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi masiwa. Siapa yang melakukan amalan fardu dalam bulan Ramadan seperti dia melakukan 70 amalan fardu dalam bulan yang lain. Maknanya kalau dia sembahyang subuh sekali saja, salat subuh seperti 70 kali dia lakukan dalam bulan yang lain. Itu kalau seorang sembahyang berseorang. Tapi kalau dia sembahyang berjamaah, jadi digandakan lagi 70 kali 27. Tolong kira mana cikgu mana? Cikgu matematik. Itu kalau subuh. Lepas tu sembahyang pula zuhur jamaah lagi. Berapa lagi? Bila dikira-kira naik sampai ratusan ribu. Ada yang kira ni. Ada ustaz yang kira bila dia sembahyang satu hari 5 kali berjamaah, 5 waktu, maka 5 kali 70, betul kan? 5 kali 70. 170, hak 5 kali tu tak tahulah. 70 lepas tu kali pula lagi dengan 27. Itulah. Kalau boleh kita jangan sembahyang seorang diri. Kalau orang perempuan tak dituntut pergi ke masjid kalau dia banyak masalah di rumah, anak kecil dan sebagainya. Tapi kalau dia dah tak ada dan suami pun pergi, eloklah dia pergi ya. Itu. Kemudian dan wahwa syahrus sabri. Bulan Ramadan ialah bulan sabar. Sabar tak cukup tidur. Sabar nak tunaikan sebanyak mungkin ibadat. Sabar nak banyakkan sedekah. Sayang ni, ketah ni nak keluar. Tapi lawan juga supaya kita dapat. Dan kita seboleh-bolehnya biar kita ada perancangan khusus untuk kita infak pada bulan Ramadan. Misalnya bulan Ramadan tahun ni aku nak masukkan dalam envelope infak ni berapa, sekian-sekian. Jadi biar kita ada target. Jangan kita ikut jadi je. Kita ada perancangannya. Kemudian dia kata, jadi kita kena sabar. Sabar dua. Sabar nak melaksanakan perintah Allah dan sabar nak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan ni bulan sabar. Kemudian wasyahrul muwasah. Bulan Ramadan ialah bulan tolong menolong. Jadi sebab itu kita kena cari orang-orang yang perlu kita tolong. Kita bagi kat dia. Sekarang ni banyaklah NGO buat program untuk menolong orang-orang yang
memerlukan di Filipina, beratus-ratus masuk Islam, di Sabah, di Kemboja, di Arakan, di Pakistan, yang sudah tentunya di Syria, Palestin dan sebagainya. Kita banyaklah peluang untuk kita menolong orang yang dalam kesusahan di bulan Ramadan. Setiap ringgit yang kita tolong itu Allah gandakan sehingga 700 kali ganda ataupun lebih. Itu hebatnya bulan Ramadan. Wa syahrun yuzadu fi rizqul mu'min. Bulan Ramadan Allah tambahkan rezeki orang mukmin. Orang mukmin dia perlukan dua rezeki. Pertama, rezeki tubuh badan. Dia akan dapat tambah melalui macam-macam lah. Ada yang buat kuih raya, ada yang berniaga di pasar Ramadan, ada yang menjahit untuk baju raya, ada macam-macam. Satu lagi, rezeki dari segi akhirat, iaitu kita tambah pahala yang disebut di awal tadi. Kita akan tenggelam dalam rahmat Allah, dalam ganjaran Allah di bulan Ramadan. Kemudian, man fattara fi sa'iman kana maghfiratan li dhunubi wa itqan li raqabati minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus min ajri sa'im syai'. Siapa yang berjamu orang berbuka puasa, dia dapat tiga kelebihan. Yang pertama, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia. Yang kedua, Allah bebaskan dia daripada api neraka. Yang ketiga, dia mendapat pahala sebanyak mana pahala orang yang dia berjamu berbuka tadi, tanpa dikurangkan pahala orang itu walaupun sedikit. Maknanya katakan kita jamu 10 orang buka puasa. Jadi kita sendiri puasa. Hari itu kita dapat 11 pahala puasa. Kita seorang dan 10 orang kita jamu buka puasa. Adakah orang yang berbuka dengan jamuan kita tu kurang? Tak kurang. Dia juga tetap mendapat pahala sebanyak mana yang sepatutnya dia dapat. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau ambil di sini kuranglah, nak tambah di sini. Tapi dalam perkiraan Allah, kalkulatan Allah tak macam tu. Lagi kita bagi, lagi bertambah. Itulah hebatnya kalkulatan Allah. Sahabat bertanya, bukan semua kami dapat berjamu orang buka puasa ya Rasulullah? Ada yang kami tak mampu. Apa jawab Rasulullah? Pahala ini akan diberi kepada mereka yang berjamu walaupun sebiji tamar. Kita selalu dengar kan? Ataupun seteguk air, ataupun seteguk susu. Kemudian Rasulullah sambung lagi. Saya pun pelik. Dia orang kata ini hadis kursi. Tapi ada dalam hadis ni. Wahwa syahrun awwaluhu rahmah. Itu adalah bulan yang di awalnya rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya keampunan. Wa akhiru atfu minan nar, dan akhirnya bebas dari api neraka. Macam mana kata maudhu'? Tapi dosa kisah lah. Dosa duk petikai lah. Dia orang punya pasal lah. Yang penting kita faham seluruhnya penuh dengan rahmat Allah, keampunan dan kebebasan. Kemudian, ini yang penting. Kata sabda baginda, perbanyakkanlah 4 perkara. Di sepanjang Ramadan ni, perbanyakkan 4 perkara. 2 perkara Allah sangat suka. 2 lagi perkara yang kamu perlukan. Kita perlukan. Apa dia? 4 perkara itu, iaitu 2 perkara yang Allah sangat suka, ialah fasyahadatu an la ilaha illallah, banyak bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, banyak ucap, khususnya bila kita nak tidur. Kita tak tahu bangun ke tidak pagi besok. Ada orang tidur dan terus dijemput oleh Allah.
Masa tidur, masa nak tidur, sekurang-kurangnya 3 kali syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang disebut di sini takat tu je. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau kita nak lengkapkan, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekurang-kurangnya 3 kali. Biar mantap. Kalau nak 7. Nak comel lagi 9. Nak comel lagi 11 kali. Kalau kuat lah. Kalau tak kuat jangan lupa ya. Paling-paling 3. Dan satu lagi, watastaghfiruna. Banyak minta ampun pada Allah. Ini Allah suka. 2 perkara ni Allah sangat suka. Pertama, banyakkan syahadah. Yang kedua, banyakkan istighfar. 2 lagi, kamu sangat berhajat kepadanya. Apa dia? Fatasa'aluna Allah al-jannah wa ta'uzuna bihi minan nar. Minta syurga dan minta jauh daripada api neraka. Nak ada syurga? Nak. Adakah cukupkah bekalan masuk syurga? Siapa cukup angkat tangan? Tak berani ya? Sedang buat bekalan ya Allah. Tak beranilah nak kata cukup. Wa ta'uzuna minan nar, dan minta dilindungkan daripada api neraka. Ini yang kamu sangat memerlukannya, kata Rasulullah. Wa man saqa sa'iman. Di akhir sekali Rasul sebut sekali lagi, siapa yang memberi minum pada orang yang berpuasa, saqahullah min haudi. Allah akan beri minum kepadanya dari kolamku. Kolam Rasulullah di depan pintu syurga. Syarbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Sekali dia minum air daripada kolamku, dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Jadi maknanya bila kita masuk syurga, sebelum kita masuk syurga ni, kita diberi penghormatan, beri minum air daripada kolam Rasulullah SAW. Lepas tu bila kita masuk syurga, kita minum dalam syurga bukan kerana dahaga, tapi kerana berlazat-lazat. Berlazat-lazat saja. Dahaga tak ada dahaga dah. Sebab dijamin Rasulullah bahawa minuman daripada air kolam itu yang dihulur sendiri oleh Rasulullah. Allah tak biar kita ambil sendiri, Rasulullah memberi penghormatan kepada kita. Masya Allah. Itulah hebatnya. Jadi itulah. Sebenarnya banyak lagi ni. Banyak lagi hadis-hadis tentang tu. Boleh baca satu hadis lagi tak? Satu lagi yang saya tertarik sangat nak sampaikan. Baginda bersabda, saya terjemah terus sajalah. Kamu telah didatangi oleh Ramadan yang penuh berkat. Kamu akan tenggelam dalam keberkatan itu. Yaghsyakumullah. Kamu akan diliputi oleh keberkatan itu. Punya banyaknya berkat. Ya. Kemudian Allah Ta'ala turunkan rahmat. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Allah Ta'ala mustajabkan doa. Ini antara barakah pada bulan itu 3 perkara. Turun rahmat, ampun dosa, mustajab doa. Jadi banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah berdoa. Doa apa yang paling hebat sekali? Doa nak kaya? Doa nak cantik? Doa nak ramping? Doa apa? Doa apa? Sebagai cadangan, doa apa paling baik? Masuk syurga. Redha Allah. Doa yang kita baca masa Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kita sentiasa berada di jalan yang lurus. Diajar kita berdoa yang terbest, yang terbaik dalam Al-Fatihah. Sebab itu kita ulang setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bantulah kami berada di atas jalan yang
lurus. Kemudian Allah akan melihat sejauh mana kamu berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Kita kena rasa Allah duk tengok kita ni macam kita seorang je Allah tengok. Saya tengok hadirat ni secara keseluruhan. Tapi Allah, dia melihat tiap-tiap orang makhluk dia ni seperti dia lihat pada satu orang. Fokus tak? Fokus. Jadi sebab itu, mana-mana hamba dia yang memerlukan pertolongan dia, maka kepada mereka yang mempunyai kelayakan itu, datang segera pertolongan itu pada masa dikehendaki. Nah, masa kita kehendaki itu, masa itu pertolongan datang. Sebab Allah sedang melihat kita, mengetahui apa problem kita, mengetahui apa hajat kita. Sebab itu, perbanyakkanlah berdoa pada Allah pada bulan Ramadan. Jadi Allah sedang melihat sejauh mana kamu berlomba-lomba melakukan ibadat. Wa yubahi bikum malaikatu. Nak kena baca juga. Tak sedap tak baca. Dan Allah Ta'ala akan berbangga-bangga dengan menyebut nama kamu seorang demi seorang di kalangan mana? Di kalangan siapa? Di kalangan para malaikat, bukan di kalangan ahli masjid MAF. Kalau cerita pada keluarga MAF ni pun kita dah bangga dah. Apatah lagi kalau di kalangan malaikat sudah mengenal nama. Oh, nama Salwa selalu sebut lah. Selalu dengar lah malaikat kata. Tiba-tiba bila roh dia naik esok, oh ni orangnya. Kita rindu selama ni, ini orangnya. Biar macam tu. Malaikat rasa tidak asing bila kita naik bertemu dengan dia di suatu masa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arullah min anfusikum. Tonjol-tonjolkah diri kamu kepada pandangan Allah. Allah nak perhati ni. Jangan nak menyorok. Jangan nak menyoroklah seribut. Tonjolkan diri kamu kepada Allah apabila dengan melakukan berbagai kebaikan. Fa inna syaqiyya, sesungguhnya orang yang celaka, orang yang tidak bernasib baik, man harrama fihi rahmatullah azza wa jalla, orang yang diharamkan pada bulan Ramadan ini dari mendapat rahmat Allah. Ini petanda orang yang celaka, orang yang tidak bernasib baik. Wal'iyadzubillah. Sebab itu bila Rasulullah berada di atas mimbar, kan 3 kali Rasulullah sebut amin, amin, amin. Antara yang 3 tu ialah orang yang Allah pertemukan dia panjang umur, dapat bertemu bulan Ramadan, sampailah di akhir bulan Ramadan, tapi dia masih tidak terampun dosa-dosanya. Ini ialah tanda orang yang celaka. Sepatutnya dia masuk Ramadan membawa dosa, dia keluar Ramadan suci bersih. Aidil Fitri. Apa makna fitri? Balik fitrah seperti baru dilahirkan. Aid maknanya pulang, kembali menjadi fitrah. Dia Aidil Fitri, ketupat rendang je. Orangnya tak fitrah. Kembalikanlah diri kepada seperti dilahirkan fitrah, tidak ada dosa. Itulah. Sudahlah tu. Banyak ni kau nak baca ni. Kau berapa dah kita? Tinggal 9 minit je. Nak baca kan? Kau nak baca hal ni kan nak habis ni? Habis lah no? Dah. Tinggal 9 minit, tak sampai ke mana juga. Okey lah. Saya ni bila saya buka kitab Wasaya Rasul, ya Allah, macam-macam jumpa benda yang hebat-hebat untuk kita faham, untuk kita jadikan i'tibar. Cerita Sayyidina Ali
jual beli dengan Jibril dan Mikail. Pernah dengar tak? Rasa deh. Pernah dengar? Dan itu orang pasal kita. Saya pernah cerita dah. Tapi hadirat yang Salwa ingatlah dia. Ingat Salwa? Dia tutup muka tak bisa nampak. Tak apalah. Okey. Rasulullah bersabda lagi, aku diberi kepada umatku pada bulan Ramadan ni 5 perkara yang Allah tak beri pada umat lain. Dengar aku hadis ni? Dah dengar ke belum? Takut kena tanya. Yang pertama, masuk saja awal Ramadan, Allah lihat kepada orang-orang yang salihah, yang saleh, yang baik, yang bercita-cita untuk menghayati bulan Ramadan dengan ibadat yang baik. Maka sesiapa saja yang jatuh padanya pandangan Allah, ya, lam yu'azibhu abadan, tidak akan diazab akan orang itu selama-lamanya. Tak tahulah Allah pandang tak kita malam tadi. Nampak saja istihal saja, nampak ada mula Ramadan, Allah akan pandang. Siapa yang jatuh padanya pandangan Allah, dia tidak akan diazab untuk selama-lamanya. Bukan untuk setahun ya, bukan untuk 2 tahun, untuk selama-lamanya. Doalah, ya Allah ya Tuhanku, Ramadan masih panjang, masukkanlah aku salah seorang daripada hamba yang kau pandang, ya Allah. Pandanglah aku, ya Allah, walaupun aku kerdil, walaupun aku lemah, walaupun aku dhaif, pandanglah aku, ya Allah. Satu. Yang kedua, para malaikat sentiasa memohon keampunan untuk mereka setiap siang dan malam. Malaikat tidur lah. Malaikat cari makan tak? Tak. Malaikat dia kerja apa? Dia kerja ibadat saja. Jadi ada malaikat yang sentiasa berdoa untuk orang yang menghidupkan bulan Ramadan siang dan malam. Kita tidur berdengkur, tapi malaikat berdoa untuk kita, beristighfar untuk kita. Masya Allah. 2. Ini khas untuk siapa? Umat Nabi Muhammad. Syukur tak jadi umat Nabi Muhammad? Syukur sangat-sangat. Nabi Musa nak minta jadi umat Nabi Muhammad, tak boleh. Tapi kita minta tak? Tak minta, tapi boleh. Tapi ramai orang yang tak menghargainya kerana jahil. Sebab itu jangan jadi orang jahil. Jadilah orang berilmu. Orang berilmu ialah orang yang jatuh nombor 3. Selepas Allah, para malaikat ialah orang berilmu. Ingat tak kita duk baca dalam ayat kursi? Nombor 3, orang berilmu. Apa dia ayat tu? Ingat tak? Syahidallahu annahu huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah sendiri, para malaikat dan orang berilmu menjadi saksi bahawa Allah itu maha adil. Bilqis, Allah itu melakukan keadilan terhadap semua hambanya, ya. Itu. Jadi saya punya buku tentang keistimewaan orang yang berilmu ni sebab itu. InsyaAllah dah layout dah. Kami telah semak kali kedua. Bila selesai semak kali kedua akan di-print dah, insyaAllah. Allah betulnya kalau jadi orang berilmu. Masya Allah. Masya Allah. Banyak cerita-cerita untuk saya masukkan. Cerita benar.
berlaku kepada orang yang berilmu. Bahkan orang yang menyara orang berilmu pun mendapat keistimewaan. Dia tak berilmu tapi dia buat kerja, sara adik dia, sara abang dia yang berilmu, semua pun mendapat keistimewaan yang luar biasa. Tengok, bacalah buku tu nanti. Ketiga, Allah perintahkan syurga. Tazayyani, pergi berjangak. Allah cakap Kelantan, pergi berjangak. Apa berjangak ni? Hiaslah diri kamu, wahai syurga. Ya, tazayyani li ibadis saimin yushaku an yastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Masya-Allah. Hiasilah diri kamu, wahai syurga, untuk hamba-hambaku yang sedang berpuasa. Mungkin mereka itu akan berehat di apa? Yushaku ni maknanya mereka akan berehat di dalam kamu daripada kepenatan di dunia dan kepada syurgaku dan kepada kemuliaanku. Maknanya Allah suruh syurga berhias khusus untuk orang yang berpuasa. Sebab itu orang puasa ni diadakan pintu khusus untuk mereka dipersilakan ke syurga. Nama apa? Pintu Rayyan. Faham ke apa itu Rayyan? Saya nak terjemah tak reti. Rayyan ni kalau kita tengok pokok bunga kita layu, kita ambil air, siram, tu Rayyan. Itulah Rayyan. Pokok itu sedang mendapat Rayyan daripada Tuhan dia. Nak terjemah apa? Tak reti. Tak reti nak terjemah. Kemudian yang keempat, ini selalu dengarlah, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada al-misk kasturi. Anak cucu saya jam 4 pagi tadi, tu adik tak mau bergigi pagi ni. Hai, saya apa? Saya puasa. Hai adik, kata yang makruhnya lepas zuhur, pagi ni kena beruih dulu. Lama kawan-kawan tak mau dekat, kata. Itulah salah faham. Ustaz dia kata jangan beruih gigi, jangan bau mulut orang puasa wangi, dia tak mau beruih gigi. Masya-Allah. Dan yang kelima, apabila tiba malam akhir bulan Ramadan, Allah akan beri keampunan kepada mereka semuanya. Dan Allah Rasulullah berkata, sesungguhnya pekerja-pekerja itu apabila mereka selesai melakukan pekerjaan, ya, farihu fa iza farihu min amalihim wa waffa ujurahum. Bila mereka sudah selesai menunaikan pekerjaan masing-masing, akan disempurnakan ganjaran upah kepada mereka. Jadi maknanya bila kita selesai saja melakukan puasa, maka Allah akan memberi upah serta merta. Jadi sebab itu kepada orang yang keluar di pagi 1 Syawal untuk pergi sembahyang hari raya, Allah isytihadkan orang ini disediakan untuk mereka keampunan, ganjaran, dan dilepaskan mereka daripada api neraka. Masya Allah. Itulah. Jadi dah lebih dah lah kita ni. Lebih 1 minit je. Jadi itulah. Ya. Belum lagi. Oh, jam saya cepat ya. 4 minit lagi ya. 3 minit lagi. Satu lagi. Ini cantik juga ni. Oh, saya tak photostat yang tu. Ada ke? Ada. Yang ni baginda bersabda, faman sana nafsahu
siapa yang memelihara dirinya pada bulan Ramadan, tidak minum benda yang mabuk, tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang tidak elok, tidak melakukan benda-benda yang salah, Allah kawinkan dia tiap-tiap malam dengan 100 bidadari. Jangan cemburu ya, orang perempuan, orang lelaki, berita gembira. Syarat dia apa? Tak minum benda mabuk, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak melakukan perkara yang salah. Allah kawinkan dia tiap-tiap malam dengan 100 bidadari. Dan Allah bina untuknya istana di syurga daripada emas, perak, yakut. Yakut ni permata lah. Permata, yakut, zabarjat pun permata. Lau anna dunya jumi'at faju'ilat fi zalikal qasri, andainya seluruh dunia ini dikumpulkan dan diletak di sebelah istana yang dibina untuk orang yang berpuasa tadi, yang jaga diri dia tadi daripada salah silap tu, lam takun illa kamirbati unzin fid dunya, tidak akan jadilah dunia itu bila duduk di sebelah istana yang disediakan oleh Allah tu pada orang yang jaga diri dalam bulan puasa tadi, seperti seluruh dunia ni seperti kandang apa? Kandang kambing. Seluruh dunia ni termasuk segala istana, segala rumah putih, segala istana negara, segala istana Darul Iman, segala galas, segala kehebatan di dunia ni kumpul semua, letak sebelah istana tu. Hak yang ini jadi seperti kandang kambing. Bayangkan bagaimana hebatnya istana yang Allah sediakan untuk orang yang jaga dirinya, jaga mulutnya, ya, daripada mengeluarkan kata tak elok, daripada makan benda tak elok, benda haram, jaga dirinya daripada buat benda yang salah. Ini kepada orang lelaki dihadiahkan 100 bidadari tiap-tiap malam. 30 malam kira tengoklah. Pakcik tidur kan? 30 malam berapa? 100 kali 30 berapa? Bukan 3,000. 30,000 pakcik. Masya Allah. 30,000. Tapi kita pun jangan cemburu. Kalau kepada lelaki diberi begitu, untuk perempuan pun tidak akan kurang. Tidak akan kurang. Kita nak apa? Nak berlian. Nak bidadara. Tak maulah bidadara. Kita ada cik abang kita dah. Cik abang tu lebih daripada bidadara lagi dah. Ya, segala wildan tu ialah pelayan kita. Bukan kita punya pasangan. Orang perempuan tak perlu ramai pasangan. Orang lelaki dia seronok pasangan yang cantik-cantik. Ini berbeza ya. Mungkin kita nak perhiasan ke, nak rupa paras ke, nak apa saja. Pendek kata, ahli syurga tidak ada hajat yang tak tertunai. Tidak ada kesedihan yang akan dihadapi, tidak ada. Hatta air ludah pun tak ada. Tak ada. Kencing lagi jauh lah. Air ludah pun tak ada. Kencing lagi jauh. Tak ada tandas ya? Di syurga tak ada tandas. Tak ada klinik. Tak ada doktor. Yang ada hanyalah semua orang yang sedang bergembira 24 jam. Tidak ada tanggungjawab, tidak ada semayang, tidak ada dapur nak masak ke, tidak ada vacuum, nak vacuum ke, tak ada apa. Semuanya segala tip-top sepanjang hidup sampai bila-bila. Cerdik tak? Kalau
kita gunakan umur kita yang sedikit ini untuk membuat persediaan supaya kita insya-Allah kita rasa zan kita, sangkaan kita dengan persediaan ini mudah-mudahan kita dapat. Allah akan mengikut sangkaan kita. Kalau sangkaan kita insya-Allah kita dapat keampunan Allah, dapat syurga Allah, dapat segala kenangan, kesenangan itu. Ana inda zanni abdi bi. Allah kata, aku mengikut sangka hambaku terhadapku. Kalau kita sangka Allah itu kasih kat kita, Allah kasih. Kalau kita sangka Allah tu ampun dosa kita, Allah ampun. Kalau kita sangka kita dapat syurga Allah, insya-Allah. Sebab itu al-qayyis man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang pintar, orang yang merancang, menundukkan diri dia, menggunakan segala peluang yang ada untuk buat persediaan untuk selepas mati. Yang sini ni tak payah buat persediaan apa pun. Saya nak masuk Ramadan tak buat apa pun. Berjebak-jebak sampai. Kurma ajwah, kurma besar ni, panjang ni kurma. Dia ambil mana tak tahu dah bagi kat saya kurma. Ada panjang tu. Panjang tu. Kurma apa nama tak tahu. Oh, nama dia? Saya tak erti nama tak tahu. Punya besar lah ya Allah. Yang besar US punya. US besar. Tak payah buat apa. Dunia ni kalau kita cari akhirat, dunia dia macam kita. Kalau kita cari dunia, dia lari pada kita. Carilah akhirat, dunia dapat percuma. Insya-Allah. Jadi akhir kata minta maaf. Mula minta sikit je masa. Rupanya berlarut-larutan. Maka mudah-mudahan larut-larutan ini dapat memberi manfaat supaya kita benar-benar berusaha sungguh-sungguh minta dengan mulih. Faham mulih? Tak faham. Memohon dengan segala kesungguhan, insya-Allah bahawa Allah Ta'ala akan terima permohonan kita. Doa yang main-main Allah tak terima. Doa yang penuh mulih, yang penuh kesungguhan, yang penuh harapan, itulah doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta dalam bahasa Melayu. Terus ada sibuk dengan bahasa Arab. Bismillah, Alhamdulillah, minta ke Melayu, lepas tu tutup dengan selawat dan Alhamdulillah. Mustajab, 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 insya-Allah. Akhir kata saya minta maaf, minta ampun kalau tersalah, tersilap, terkasar dan sebagainya. Dan saya ucapkan selamat meningkatkan ibadat supaya puasa tahun ini lebih cantik, lebih baik daripada puasa tahun lepas. Insya-Allah. Kita masuk Ramadan dalam keadaan banyak dosa, kita keluar Ramadan dalam keadaan Aidul Fitri, kembali kepada suci bersih seperti baru dilahirkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, bantulah kami untuk menggarap sebanyak mungkin peluang untuk kami melakukan ibadat di bulan yang penuh berkat ini. Sihatkanlah tubuh badan kami, berilah kami kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan amal saleh untuk kami memperbanyakkan bekalan kami untuk bertemu denganmu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang pintar di dunia ini, yang sentiasa menggunakan segala anugerah Engkau untuk mencari keberkatan, mendekatkan diri pada Engkau, mendekatkan diri kepada keridhaan Engkau, syurga Engkau dan kasih sayang Engkau, dan menjauhkan diri daripada kemurkaan Engkau, dan yang lebih penting kepada neraka Engkau yang sangat-sangat kami takuti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم